Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Tech Talk by Mardi yang disiarkan secara langsung melalui aplikasi Facebook Live Mardi. Baik, bagi anda yang sebentar ya. Tech Talk by Mardi merupakan sebuah rancangan bual bicara khas yang membincangkan mengenai teknologi-teknologi hasil penyelidikan Mardi yang bukan sahaja bermanfaat untuk bakal-bakal usahawan, tetapi juga ia mampu membuka cabang perniagaan lain untuk usahawan di luar sana. Ia selaras dengan matlamat utama Mardi untuk menyampaikan segala hasil penemuan penyelidikan kepada orang awam. Pelbagai usaha telah dirangka seperti melalui kursus bimbingan, latihan sangkut dan Tech Talk ini juga merupakan salah satu pendekatan yang dibawa oleh Mardi dalam memastikan teknologi yang telah dibangunkan sampai kepada orang awam, terutamanya golongan sasar. Bagi anda yang pernah menyaksikan rancangan Tech Talk siri-siri yang lepas, yang disiarkan pada tahun lepas, kami telah menyiarkan pelbagai topik-topik menarik. Sebelum ini di antaranya adalah demonstrasi penghasilan dodol 12 minit, pemprosesan buah potong, muffin ubi keledek dan pelbagai lagi. Bagi anda yang belum lagi menonton siri-siri sebelum ini, boleh buat carian di melalui platform YouTube ataupun di Facebook Pembangunan Usahawan maupun di Facebook rasmi Mardi. Baik. Pada hari ini, kita akan menjadikan satu lagi topik menarik. Sempena siri pertama 2021 iaitu Top Seller Buku Terbitan Mardi. Mardi telah mengambil inisiatif untuk mengadakan kempen membaca sejajar dengan Dekad Membaca Kebangsaan yang telah dilancarkan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2020 lalu dengan matlamat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara membaca pada tahun 2030. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan satu lagi topik iaitu topik Top Seller Buku Terbitan Mardi. Kita akan bincangkan 3 topik buku iaitu Inovasi Pertanian Bandar, Spesies Tumbuhan Herba dan Rempah Ratus Taman Botani Perdana dan juga Lebah Peluluk Malaysia, Biologi dan Penternakan. Baik, kita akan terus mengupas topik buku yang pertama. Kita akan jemput Cik Muhammad Abid Ahmad daripada Pusat Penyelidikan Horticulture. Silakan Cik Abid. Okay, terima kasih atas jemputan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik, Cik Abid, sebelum kita terus pergi ke dalam lebih diskusi ini, mungkin Cik Abid nak ceritakan sedikit secara ringkas apa mengenai buku ini. Okey, pertama sekali terima kasih kepada pihak penganjur atas jemputan pada pagi ini untuk kita berkongsi mengenai tentang buku Inovasi Pertanian Bandar. So, buku ini sebenarnya memuatkan lebih kurang 20 teknologi inovasi dan juga kaedah berkaitan dengan amalan pertanian bandar yang mana ianya diharap dapat memberikan galakan dan juga inspirasi kepada warga kota terutama sekali dan juga mereka di luar sana yang gemar untuk bercucuk tanam terutama sekali di kawasan rumah lah. Jadi kita harap buku ini sedikit sebanyak dapat membantu para penggemar perkebunan untuk membuat amalan pertanian di rumah masing-masing sekurang-kurangnya. Baik, macam mana boleh tercetusnya idea untuk menerbitkan buku ni? Saya difahamkan bukan Cik Abid saja penulisnya, ada ramai lagi, betul? Ya. Okey, macam mana boleh kumpulan penulis ini terdapatnya idea? Okey, saudara Jasmi sebenarnya idea tercetusnya penghasilan buku ini sebenarnya apabila kita banyak terlibat dan juga melaksanakan program-program kursus dan sebagainya berkaitan tentang pertanian bandar dan di Mardi juga kita pun banyak menghasilkan inovasi dan teknologi yang berkaitan pertanian bandar. Jadi apabila kita melaksanakan program-program di peringkat sama ada secara individu, kelompok komuniti dan juga melibatkan agensi-agensi kerajaan swasta dan juga NGO, kita dapati perlu ada satu dokumentasi yang dapat dijadikan rujukan kepada mereka supaya membantu mereka bagi merealisasikan aktiviti pertanian di tempat masing-masing. Jadi daripada situ tercetusnya idea kita bukukan dalam bentuk yang mudah ini, yang mudah difahami, mudah dibaca oleh semua peringkat usia untuk memberikan kefahaman yang lebih lah kepada mereka di luar sana, terutama sekali bagi mereka yang menggunakan teknologi Mardi dalam amalan perkebunan ataupun aktiviti tanian bandar yang mereka laksanakan. Baik, sebenarnya Cik Abid, kita punya rancangan ini kita buat dua
communication, two-way communication. Jadi penonton-penonton sebenarnya boleh ajukan sebarang soalan yang mereka ingin tanyakan mengenai topik kita pada hari ini, iaitu buku-buku terbitan Mardi Top Seller. Jadi boleh buat pertanyaan anda melalui ruang komen kami dan kami akan bacakan dan akan kami ajukan kepada panel-panel jemputan. Okey, baik Cik Abid. Kita juga sebenarnya ada kuis sebenarnya. Saya nak maklumkan kepada penonton-penonton semua, kami ada kuis, ada 3 soalan daripada 3 panel berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena terus kekal bersama dengan kami untuk mendapatkan soalan-soalan daripada panel-panel kami, dan kami akan berikan hadiah kepada bagi mereka yang menjawab dengan cepat, tepat, dan yang pastinya kena like dan share kita punya link Facebook ini, rancangan ini. Baik Cik Abid, kita terus dengan berbicara mengenai buku ini. Boleh Cik Abid terangkan siapakah lagi mereka-mereka di belakang penerbitan buku ini? Okey, sebenarnya bukan saya seorang yang terlibat dalam penulisan buku ini. Kita ada lebih daripada 20 orang pegawai penyelidik yang terlibat dalam menghasilkan lebih kurang dalam 20 teknologi dan inovasi serta kaedah yang kita muatkan dalam buku ini, seperti yang saya maklumkan tadi. Tapi kalau nak sendaraikan tu memang ramai. Cuma apa yang saya boleh highlightkan di sini ialah dari pelbagai bidang, kan, daripada bidang agronomi, kan, bidang pengurusan perosak dan penyakit, daripada bidang lepas tuai, juga keluluk juga ada dimuatkan di sini sebelah sedikit, dan daripada kejuruteraan. So ramai sebenarnya penulis-penulis dan juga pakar-pakar yang terlibat di dalam menghasilkan buku ini daripada inovasi dan teknologi yang dihasilkan. Itu. Jadi sebenarnya dalam buku ini saya tidak kesorangan sebenarnya. Ramai lagi yang lain. Cuma hari ini saya mewakili daripada semua penulis-penulis itulah untuk kita war-warkan dari segi buku yang telah dihasilkan. Baik, kita terus ke isi kandungan pula. Bagaimana dengan isi kandungan itu? Terangkan lebih lanjut mengenai isi kandungan ini. Mungkin nak war-warkan kepada penonton-penonton kita. Okey. Dari segi isi kandungan yang ada dalam ni, kita dapati tuan-puan ataupun pendengar di luar sana sebenarnya boleh melihat banyak teknologi dan inovasi yang kita telah hasilkan, dan ini sebenarnya boleh diaplikasikan di kawasan rumah, dan tujuan kita sebenarnya adalah untuk menggalakkan warga kota terutama sekali, sebab namanya pun pertanian bandar, kan, tetapi tidak salah sekiranya warga luar kota untuk membuatnya, kan, tidak salah, kan, gitu. Cuma dari segi program dan juga aktiviti itu kita memfokuskan kepada pertanian bandar, sebabnya kita faham penduduk terutama sekali di kawasan bandar ni ruang tu agak terhad, kan. Jadi bila ruang agak terhad tu, aktiviti terutama sekali bagi mereka yang gemar untuk membuat perkebunan di rumah ni agak terhad juga dari segi aktivitinya. Betul. Mereka jadi berminat sebenarnya, tapi daripada segi kekangan yang mereka hadapi daripada segi ruang itu semua, sebenarnya itulah kita sebagai Mardi, warga Mardi, kita wujudkan satu penyelesaian. Betul itu. Jadi antara kebanyakan yang dimuatkan teknologi inovasi yang dalam ni ialah yang berkonsepkan tidak menggunakan tanah, kan, dan dia menjimatkan ruang. Even ruang yang sempit pun kita boleh lagi bercocok tanam, dan serta kita faham bahawa kehidupan di kawasan bandar ataupun di kota ni agak orang kata dari segi masa tu padat, kan. Itu setengah-setengah orang ada yang keluar gelap balik gelap katanya, kan. Betul. Jadi jumpa matahari. Jadi konsep ataupun teknologi yang kita hasilkan ini adalah minimum operasi, minimum penyelenggaraan, mudah dijaga, dan seterusnya mesra pengguna lah. Itu yang kita utamakan. Gitu. Seperti yang ada di depan kita ini adalah salah satu contoh daripada teknologi daripada Cik Abid sendiri. Dan tim saya. Cik Abid. Ini adalah Green Kit. Mungkin Cik Abid nak ceritakan mengenai Green Kit ini. Okey, Green Kit ni salah satu teknologi inovasi yang kita hasilkan. Sebenarnya Green Kit ini kita hasilkan dah lama, daripada tahun 2008 lagi sebenarnya. Tetapi yang masih lagi relevan dan masih lagi mendapat permintaan yang sangat menggalakkan sehingga kini. Kan? Tak silap saya jualan Green Kit ni melebihi 50,000 unit setakat ini. Kan? Jadi memang Green Kit ni sebenarnya
banyak digunakan oleh home gardener Baik. dan juga community-community yang buat pertanian bandar ni. Baik. Kalau boleh saya ceritakan sikit mungkin konsep ni kan. Boleh. So sebenarnya dalam green kit ni kalau nampak di luar tu seperti takung tanaman biasa. Tetapi sebenarnya green kit ni dia ada dalam ni dia ada dua lapisan sebenarnya. Di bahagian bawah tu dia ada apa yang kita panggil sebagai takung air. Dia boleh menakung air sebenarnya. Dan boleh mencapai sehingga 5 liter air. Dan di bahagian atas ni pula adalah media tanaman. Jadi konsep self watering ataupun kita panggil siraman sendiri kan ataupun siraman kendiri sebenarnya kita tak perlu siram hari-hari. Itu saya nak relate tadi kepada gaya hidup lifestyle kawasan bandar ni kan sibuk kan. Jadi kita tak sempat, kadang-kadang tu minat tu ada tapi kekangan dengan masa menyebabkan kadang pokok kita mati dan sebagainya. At last kita give up dan fed up kan gitu. Tetapi dengan ni kita tak perlu pun nak siram hari-hari kan, mungkin dalam 3 atau 4 hari sekali saja. Dan kalau kita nak outstation contohnya ataupun balik kampung sebagainya, kita tak perlu risau. Just kita penuhkan takungan air yang dalam ni dan dia ada overflow di bahagian tepi. So bila kita isi air itu sampai air itu meleleh sikit, overflow tu bermaksud cukup kandungan air dalam tu dan kita boleh tinggal dia selama 3-4 hari tak ada masalah insya-Allah. Baik. Gitu. Sebenarnya macam-macam daripada segi pokok-pokok tumbuhan. Kalau kita nak tanam dekat rumah, kat kawasan koridor bagi orang yang tinggal di kawasan kondominium, boleh letak dekat koridor depan. Ya, betul. Dan pokok-pokok yang kita boleh tanam adalah pokok-pokok yang kita makan. Ya, betul. Jadi semuanya kita dah muatkan dalam buku inovasi pertanian bandar ini. Betul? Betul. Jadi boleh dapat. Okay, ada satu soalan daripada, saya nampak tadi ada soalan daripada penonton kita. Ada yang bertanyakan dekat mana sebenarnya nak dapatkan buku-buku ini. Okey, ada tak selain daripada Ibu Pejabat Mardi, di kedai buku Mardi ini, ada tak tempat lain? Buku ni sebenarnya boleh dapatkan secara online di laman sawang Ibu Mardi sebenarnya. Sawang, betul. Jadi tuan-puan yang mungkin jauh daripada Ibu Pejabat Mardi ni boleh pergi ke laman sawang berkenaan. Betul. Laman sawangnya adalah ebookshop.mardi.gov.ny. Jadi boleh dapatkan buku yang Cik Abid terangkan ini bukan sahaja melalui datang secara fizikal di Mardi Ibu Pejabat ini, boleh teruskan melawat kita punya website. Baik, ada satu soalan daripada penonton kita, Bro Back. Macam mana lah ya nak galakkan generasi muda dalam usaha membangunkan pertanian bandar? Mungkin Cik Abid boleh terangkan. Okey, terima kasih kepada saudara yang bertanya tadi. Sebenarnya betul. Kalau kita lihat sekarang ni yang banyak terlibat dengan pertanian lah, dalam sektor pertanian ni ramai generasi yang kita panggil senior lah, begitu. Tetapi untuk galakkan generasi muda ni, sebab itu salah satu elemen yang kita terapkan di dalam pertanian ni adalah teknologi dan inovasi. Sebab dia memudahkan dan ia menyenangkan, memendekkan proses dan sebagainya, dan juga dalam masa yang sama kita dapat hasilkan kualiti hasilan yang lebih baik kan. Jadi kalau kita lihat kecenderungan generasi muda sekarang ni dan juga persepsi, kita tak nak lagi ada persepsi contohnya pertanian ni satu aktiviti yang kotor, selekeh, konvensional dan sebagainya kan. Kita nak lihat satu aktiviti ataupun sektor pertanian ni suatu yang pertama sekali boleh menjana keuntungan pendapatan. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya ia satu aktiviti yang menjimatkan kos yang sangat menarik sebenarnya untuk kita explore dan kita ceburi. Betul. Kan gitu dalam pelbagai peringkat, tak semestinya golongan-golongan senior ataupun warga tua kan, tetapi golongan muda sendiri. Sebab secara asasnya ialah pertanian ni dia ada sumber makanan kita yang kita perlukan setiap hari gitu. Jadi apa elemen yang kita terapkan di sini, terutama sekali dari segi dari segi mungkin education kan, pendidikan, penerapan di peringkat awal daripada sekolah rendah mungkin sampai ke sekolah menengah itu kita boleh bagikan kesedaran dan juga pendedahan. Kan, saya dapati sekarang ni pun kalau tengok murid-murid di sekolah pun dah ada program-program aktiviti kelab dan sebagainya yang dianjurkan oleh pihak sekolah untuk galakkan anak-anak muda kita ni terlibat minat kan, dan juga memberi galakan lah kepada mereka untuk supaya mereka membuka minda dan mata kan, melihat bahawa pertanian inilah satu sektor yang amat yang boleh dibanggakan. Betul. Boleh menjana pendapatan. Dan boleh menjana pendapatan seterusnya. Saya tertarik dengan apa yang Cik Abid katakan mengenai pertanian itu sebenarnya ramai yang beranggapan bahawa pertanian itu kotor dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah kita di Mardi, sebenarnya peranan kami untuk mengubah persepsi itu. Kami wujudkan pelbagai teknologi-teknologi yang untuk membantu mereka di luar sana untuk memudahkan urusan seharian. Bagi mereka yang memang gemar bertani, mungkin
suka bertani tapi kawasan sempit, tak suka dengan keadaan-keadaan yang kotor, kita ada jalan penyelesaiannya. Dan inilah antaranya penyelesaian yang kita bawakan untuk anda semua, iaitu inovasi pertanian bandar untuk anda semua menyelami apa yang kita boleh dapatkan daripada buku-buku ini. Baik, sempena dengan kempen Mardi Membaca Cik Abid, kita ada bagi special harga tau sebenarnya. Kalau sebelum ni berapa Cik Abid? Sebelum ni kalau tak silap saya dalam RM25. Betul. Kan, RM25 sebelum ini. Kalau sebelumnya RM25, tapi sempena kempen Mardi Membaca sepanjang bulan April ini, daripada 1 hari bulan hari tu hingga 30 hari bulan April, kami di Kedai Buku Mardi membawakan diskaun menarik dengan harga RM17.50 sahaja. Diskaun 30%. Satu tawaran yang menarik tu. Betul. So harap penonton di luar sana jangan lepaskan peluang ni lah. Berbaloi saya rasa. Berbaloi. Sangat berbaloi. Dengan harga yang RM17.50 dapat pelbagai informasi-informasi yang hasil pendidikan pegawai-pegawai teknologi Mardi. Baik. Sikit lagi mungkin sekali saya boleh tambahkan. Sebenarnya satu lagi orang kata apa? Objektif kita menghasilkan buku ini adalah untuk memberikan satu inspirasi dan juga galakan kepada warga di luar sana untuk berinovasi dalam aktiviti pertanian mereka. Baik. Gitu. Jadi sebab kita nak bila kita nak buat persepsi dalam masa yang sama, amalan dan aktiviti kita juga mesti selari. Gitu. Jadi buku ini selain daripada kita memberikan pencerahan tentang teknologi dan inovasi yang dihasilkan di Mardi, kita juga ingin memberi inspirasi untuk warga di luar sana ataupun pekebun-pekebun dan juga petani dan sebagainya untuk berinovasi di dalam amalan pertanian mereka. Baik. Itu. Selain daripada Green Kit ini, mungkin ada lagi teknologi-teknologi lain yang Cik Abid nak jelaskan kepada penonton-penonton kita. Terima kasih. Menarik perhatian mereka untuk membeli buku-buku Mardi ini. Okey. So kalau kita lihat dari segi konsep teknologi yang ada dalam ni, ada pelbagai. Ada yang hydroponic base. Baik. Ada yang kita panggil ni sebagai self watering base. Self watering ni pun dia ada beberapa apa yang kita panggil sebagai versi. Green Kit ni adalah versi yang kecil yang sesuai untuk tanaman apa kita panggil sebagai tanaman yang kita guna harian lah, maksudnya di rumah ataupun di dapur rumah kita. Macam contoh kucai ni kan, kalau kata banyak ni saya ingat 20 pinggan cakotia pun boleh buat ni, tak ada masalah kan, insya-Allah kan, untuk 20 orang makan gitu. Betul. Kan. Tetapi selain daripada ni kita ada juga, kalau dalam buku ni dimuatkan juga apa kita panggil sebagai self watering container. Self watering container ni sebenarnya dia sesuai untuk pokok buah-buahan. Pokok buah-buahan, sama ada buah-buahan musim atau musim, contohnya seperti jambu air, betik, mangga, kan, belimbing gitu. Jadi sebenarnya kita ada banyak variasi dan konsepnya tetap sama. Maksudnya dalam pasu itu dia ada dia ada water container di dalamnya, supaya kita tak perlu nak siram hari-hari. Even kalau hari hujan pun lebih untung, sebab dia boleh takung air, tapi air yang lebihnya akan keluar melalui overflow yang ada. Pokok insya-Allah memang kita dah buat kajian, akarnya takkan mati lemas lah orang kata kan, lemas sebab tertakung air, tidak. Sebab dia ada 2 level di bawah tu. Dan maksudnya walaupun kawasan rumah kita semuanya berturap, bersimen dan sebagainya, kita masih lagi boleh tanam pokok buah-buahan. Bermaksud mereka duduk di kawasan-kawasan taman yang kawasan hadapan rumahnya simen. Yes. Simen, tar dan sebagainya. Pokok buah. Boleh. Pokok buah jenis apa yang boleh kita tanam? Durian mungkin boleh? Durian tu boleh, tapi masalahnya mungkin takut keselamatan lah kan. Main bawah tu nanti tertimpa buah durian dan sebagainya kan. Ada tragedi pula kan. Jadi tapi kita galakkan buah-buahan yang tidak bermusim lah, senang. Sebab jadi kita boleh menikmatinya sepanjang masa. Contoh macam jambu air kan, yang seumpama dengannya, yang tidak bermusim. Jadi kita boleh, even kalau kat rumah pun yang banyak guna, macam contoh lima kasturi kan, 5 purut, itu yang memang hari-hari kita guna. So kita galakkan yang tanaman-tanaman yang memang hari-hari kita guna dalam dalam masakan ataupun dalam makanan kita. Begitu. Jadi saya rasa bukanlah satu halangan lah sebenarnya. Walaupun mungkin kawasan sempit ataupun kawasan tu tanah tak subur dan sebagainya, kita masih lagi boleh bercucuk tanam. Seperti yang saya katakan, ini adalah penyelesaian untuk anda semua, buku ini. Baik, kita ada satu lagi soalan daripada Fatiha Fazli. Dia tanya, di mana boleh saya dapatkan teknologi yang ada dalam buku ni? Okey, kebanyakan teknologi yang ada dalam buku ni banyak yang telah dikomersialkan. Dan sebenarnya
tuan-puan di luar sana boleh dapatkan, kebanyakannya masih ada di HQ. Okey. Dan boleh menghubungi pihak Mardi, terutama sekali pihak bahagian pengkomersialan, untuk tuan-puan mendapatkan teknologi dan inovasi ini untuk dibelilah, untuk dibeli dan digunakan di rumah masing-masing. Bagi mereka yang berada di kawasan sekitar Ibu Pejabat Mardi ni, boleh terus datang ke Ibu Pejabat Mardi. Bagi mereka yang berada di luar kawasan, mungkin di negeri-negeri, mungkin boleh berhubung terus dengan Pejabat Mardi Negeri di sekitar anda untuk mendapatkan jawapan yang lebih lanjut mengenai teknologi-teknologi yang telah kita bincangkan ini. Baik, seperti yang saya katakan tadi, kita ada soalan kuis untuk penonton-penonton kita yang menyaksikan kita secara langsung ini. Jadi macam saya katakan, tuan-puan dengar soalan daripada panel kita, jawab dengan cepat, dan yang pastinya anda kena share dululah kita punya link live ini. Kalau anda tak share tapi jawapan anda tepat pun, kita tak mungkin tak pilih lah kot. Okey, baik. Cik Abid, mungkin boleh teruskan dengan soalan quiz Cik Abid. Okey, harap anda sudah bersedia dengan soalan saya. Okey, berapakah teknologi, inovasi dan kaedah yang terkandung di dalam buku ini? Ada berapa saya ada sebut dalam 2-3 kali tadi. Okey, ada berapa teknologi yang telah diceritakan dalam buku ini, betul? Yang terkandung dalam buku ni. Okey, baik. Kita akan kita akan umumkan pemenangnya nanti hujung rancangan. Kita akan terus ke soalan seterusnya daripada penonton kita. Selain tanah, apakah medium lain yang sesuai digunakan dalam membangunkan konsep pertanian bandar? Okey, selain daripada tanah ni, kalau dalam bercocok tanam ni kita ada 2 kaedah lah. Satu soil, satu soilless. Tanah dengan tanpa tanah. Kan tanah kita semua sedia maklum lah. Kan kita boleh, dan pelbagai campuran yang kita boleh buat. Selain daripada tanah tu, kita boleh gunakan contoh peat moss. Kita boleh gunakan perlite, vermiculite, sphagnum moss, dan juga yang berasaskan air seperti hidroponik. Kan hidroponik ni ada pelbagai teknik lah. Ada deep flow teknik, ada deep static teknik, ada nutrient film teknik, ada ebb and flow teknik, ada drip irrigation. Coco peat juga boleh digunakan, rice husk juga boleh digunakan. So pelbagai sebenarnya alternatif soilless media yang kita boleh gunakan, dan banyak kita boleh dapat secara tempatan lah. Terutama sekali macam contoh coco peat, rice husk, macam peat moss, itu banyak di pasaran sebenarnya. Macam contoh seperti perlite vermiculite ni agak mahal sikit dan kita perlu import daripada luar. Walaupun memang available dalam pasaran kita, tapi mungkin harganya agak sedikit mahal. Tapi memang pilihan tu banyak sebenarnya. Pilihan tu banyak. Dan boleh dibuat beberapa campuran lah untuk kita mengoptimumkan kondisi media tanaman kita tu sendiri. Baik. Okey. Kita soalan terakhir untuk Cik Abid, mungkin apakah harapan Cik Abid terutamanya untuk buku ini? Pertama sekali harapan saya ialah tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, belilah buku ini kan, sebagai satu rujukan, inspirasi kepada pertanian bandar yang tuan-puan ataupun warga di luar sana laksanakan. Dan yang kedua ialah saya berharap agar kita tingkatkan lagi amalan pertanian bandar kita. Walaupun tak semestinya yang duduk di bandar, yang duduk di kampung, di luar bandar, pinggir badan dan sebagainya kan. Apa yang kita harapkan ialah seperti yang selalu diwar-warkan, kata makan apa yang kita tanam, tanam apa yang kita makan. Baik, cukup padat, ringkas untuk semua. Dengan harga RM17.50, sekali lagi saya wawarkan kepada anda, dengan harga RM17.50, sempena dengan kempen Mardi Membaca yang dijalankan oleh Mardi pada bulan April ini, anda boleh dapatkan dengan harga yang sangat murah. Tawaran hebat, 30% diskaun untuk anda. Dapatkan di kedai buku Mardi, di Ibu Pejabat Mardi, ataupun secara atas talian di website Mardi, iaitu www.ebookshopmardi.com.my. Baik, terima kasih Cik Abid kerana sudi bersama dengan kami. Baik, kita telah selesai dengan buku yang pertama. Kita akan bincangkan buku yang kedua, iaitu Spesies Tumbuhan Herba dan Rempah Ratus Taman Botani. Baik, buku ini merupakan hasil kerjasama DBKL dan juga Mardi melalui projek di bawah jaringan kerjasama DBKL dan Mardi. Terdapat banyak herba di sekeliling kita, di persekitaran rumah dan juga di dapur rumah kita, tapi biasanya kita kurang arif
dan kita tahu berkenaan khasiat dan kegunaannya. Malah generasi baru, generasi Z sekarang tidak kenal langsung herba-herba ini. Ini menyebabkan pendedahan yang kurang dan maklumat berkenaannya tidak didokumentasikan dan sukar diperoleh untuk dijadikan rujukan. Secara tidak langsung akan mewujudkan jurang yang besar antara generasi baru dan untuk kenal mencintai herba warisan negara ini. Banyak sebenarnya kebaikan-kebaikan ataupun kelebihan-kelebihan buku ini yang kita akan bincangkan bersama dengan wakil penulis buku kita untuk buku spesies tumbuhan herba dan rempah ratus Taman Botani ini. Untuk itu saya nak jemput, persilakan masuk ke dalam set saya, iaitu Puan Azimah Abdul Kadir daripada Pusat Pendidikan Tanaman Industri. Silakan Puan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di TED Talk by Mardi bersempena dengan kempen Mardi Membaca pada bulan April ini. Baik Puan, sebelum kita terus berbincang mengenai buku ini, mungkin Puan nak memperjelaskan kepada penonton-penonton kita di luar sana apa sebenarnya buku herba dan rempah ratus Taman Botani Perdana ini. Okey, untuk buku poket ni lah. Okey, untuk buku poket ni yang bersaiz memang ngam-ngam lah untuk kita bawa ke mana-mana ni kan. Buku ni mengandungi maklumat ringkas lah. Maklumat ringkas serta gambar. Okey, kita boleh tengok kat sini. Gambar yang untuk dijadikan rujukan kepada semua yang berminat dengan herba, berminat dengan tanaman untuk mengetahui apa yang herba yang boleh kita gunakan sehari-hari, apa yang kita boleh dapatkan lah daripada persekitaran kita ni. Baik. Macam mana Puan boleh tercetusnya idea untuk menerbitkan buku poket ini? Okey, buku poket ni sebenarnya kalau kita tengok kat sini kan ada simbol Taman Botani Perdana. Okey, dan juga di BKL. Sebenarnya yang ni, buku ni adalah jaringan kerjasama, kajian jaringan kerjasama di BKL dengan Mardi. Jadi daripada situ di BKL memohonlah untuk ada hasil daripada kajian tersebut, ada penulisan. Jadi kita fikir, kita fikir apa yang kita nak bagi kepada pengunjung di Taman Botani ni. Jadi di situ kita rasa bukulah yang paling sesuai. Buku yang akan digunakan oleh pengunjung untuk jadikan rujukan. Sebab selama ni di BKL sendiri dia bagi tahulah selama penubuhan taman taman herba ni, dia orang tak ada lagi keluarkan sebarang buku untuk dijadikan rujukan kepada pengunjung-pengunjung lah. Jadi kita fikir untuk mereka, jadi apa yang kita kenapa kita perlu adakan satu lah. Jadi daripada situ kita lihat buku ni memang perlu dihasilkan lah. Baik, untuk tatapan dan rujukan lah daripada pengunjung-pengunjung bukan saja di Taman Botani, sebenarnya untuk masyarakat secara umumnya. Ya, betul. Baik, saya ada satu terbaca juga. Salah satu orang kata herba yang terkandung dalam ini, saya terbaca mengenai rumput Israel. Mungkin saya sebenarnya tertarik dengan rumput Israel itu sebab nama dia agak unik. Mungkin Puan boleh menceritakan mengenai rumput Israel itu. Rumput Israel mungkin penonton nak lihatlah kan apa keunikan di sebalik nama dia. Rumput Israel ini mungkinlah dinamakan sedemikian sebab daripada sifat dia yang agresif. Begitu agresif, kalau dia boleh tumbuh daripada benih dia tu, dia meletup daripada benih dia tu, dia boleh tersebar dan mudah sangat tumbuh. Tapi pokok ni walaupun kita anggap semacam rumput lah kan, tapi ni contoh dia. Ni kalau boleh nampak lah. Ni rumput Israel. Kalau tengok macam rumput ni juga kita panggil arasongsang jugalah. Nama lain dia. Pokok dia boleh untuk mengubati, memang perlulah ada di sekitar rumah kita sebab kalau setakat luka-luka biasa kita boleh guna. Boleh menggunakan dia ni. Baik. Saya ada satu soalan daripada penonton kita di Facebook Live ini daripada Wassalamu Walaku. Apakah jenis herba yang sesuai ditanam di kawasan perumahan? Menarik soalannya. Kalau kita tengok tadi yang sebelum ni yang green kit tu kan. Baik, macam abit tadi. Macam abit tadi kita boleh tanam apa-apa semua jenis herba. Contoh yang paling sesuai lah kan kita kata. Yang jenis kita boleh gunakan di dalam masakan, boleh dijadikan ulaman dan sesuai untuk
kegunaan segera macam luka-luka tadi saya kata. Contoh dia macam kita guna limau kasturi, kita tanam limau kasturi, limau purut, sambun nyawa. Sambun nyawa kita boleh makan sebagai ulaman. Betul. Dan kalau macam tadi rumput Israel pun boleh untuk luka-luka. Baik. Sebenarnya itulah contohlah. Tanaman-tanaman herba ini sesuai untuk kita letakkan di dalam green tea Ya, bersama dengan sesuai Cik Abdul tadi sangat. kan. Jadi dia satu-satu orang kata apa konsistensi lah. Balik kesinambungan daripada kajian tu boleh juga kita gunakan tanaman-tanaman herba ni untuk tanam menggunakan green kit tadi. Betul. Baik. Mungkin saya ada perasan satu yang menarik dalam buku ini Puan. Mungkin Puan nak memperjelaskan apa sebenarnya yang di tepi-tepi ini. Okey. Kalau satu keunikan lah daripada buku ni, kita semasa nak membuat buku ni, kita fikir apa yang memudahkan lagi. Kita kalau pergi ke taman, kita nak benda tu cepat. Kita tengok kan. Okey, apa kegunaan dia. Jadi secara ringkasnya, kalau ni kita tengok boleh tunjukkan ke kamera Okey, kita tengok sini. Yang ni simbol-simbol yang kita letakkan. Jadi kita tak perlu baca sangat. Kita tengok je gambar tu, ada simbol ni menunjukkan ada untuk perisa, untuk pewarna, untuk aromaterapi dan untuk ubatan. Jadi secara cepatlah kita boleh tengok daripada buku ni. Kita ada letakkan di tepi ni lah. Okey, dia ada simbol yang hospital punya simbol tu untuk ubatan untuk lah. ubatan. Untuk yang bawah ni apa Puan? Untuk aromaterapi. Aromaterapi. Okey, untuk mungkin saya wangian-wangian. nak bagi penonton-penonton kita tengok secara terus. Ini antara kelebihan pocketbook. Ya, pocketbook buku yang kita kita hasilkan. yang dibangunkan oleh pegawai penyelidik Mardi sendiri. Baik. Selain daripada kedai buku Mardi, mungkin dekat mana sebenarnya kita boleh dapatkan? Sebab tadi saya difahamkan buku ini jaringan kerjasama di antara Dewan Botani Dewan Menara Kuala Lumpur. Jadi selain daripada kedai buku Mardi ni, kat mana lagi kita boleh dapatkan? Okey, selain daripada kedai Mardi dan juga kita boleh dapatkan juga di Taman Botani di BKL lah, Taman Herba dan Ropah Ratus ni. Mereka dekat sana lah di KL, Taman Botani sendiri. Dan untuk makluman buku ni sebenarnya untuk menghasilkan, mengumpulkan semua ni bukan melibatkan saya seorang je. Baik. Melibatkan 6 semualah penulis yang terlibat di dalam buku ni. Semuanya daripada Mardi lah. Semua daripada kalangan pegawai penyelidik Mardi. Daripada Pusat Tanaman Industri juga ataupun daripada Pusat Tanaman Industri, sebab daripada pusat inilah yang kita tekankan tentang kajian herba semua. Jadi yang berpengalaman tentang herba, kita ambil untuk join bersama menulis. Kita kongsi ilmu untuk masyarakat bersama. di luar sana. Baik, saya ada satu soalan daripada Fatihah Fazli. Ada berapa spesies herba dalam buku ni? Kalau saya difahamkan, kita sebenarnya ada beratus herba di muka bumi ini. Tapi dimuatkan dalam buku poket ini dalam berapa? buku ni, kita ada memang dekat Malaysia ni beribu kita ada herba kan. Tapi betul. yang dalam ni kita mampu muatkan setakat ni dalam 106 spesies. 106 spesies tumbuhan herba di dalam buku ni. Okey. Satu lagi saya nak highlightkan tentang kalau kita tengok ni apa kan tadi Cik Abid dia bawa dia punya green tea. Puan bawa apa untuk saya hari ni? Sekarang ni kalau kita tengok daun ni mungkin ramai yang kenal lah. Ni daun halia kan. Halia, tapi halia ni pun ada banyak jenis. Ni antara ni yang saya tunjukkan di sini adalah halia bara. Jadi macam mana kita nak kenal pasti? Daun sama. Jadi ubi dia. Tu yang daripada sini kita tengok ada pelbagai ni kan. Ubi-ubinya pelbagai, yang mana ini satu? ada lain-lain semua ni? Ya, ini lain-lain. Jadi tu yang penting kita ada buku rujukan ni. Buku rujukan ni kita tunjukkan. Untuk penonton saya. Daripada buku ni kita boleh tunjuk rhizome tu. Rhizome macam contohnya ni kan. Yang ni apa? Saya sendiri kadang-kadang tu kena tengok juga. Sebab kita boleh tukar. Okey, contohnya yang ni kita ada dekat dalam ni kita ada dalam 3 hingga 4 jenis lah. Contoh yang ni halia bara. Yang ni saya nampak warna dia lain sikit, jadi saya tahu dia lain. Dia lain, tapi sama je saya tengok. Sama, kalau dia kering dia akan jadi sama juga. Jadi sama. Yang ni macam contoh yang ni halia bara. Sebab warna rhizome dia lain. Okey, contoh yang ni tadi. Yang ni warna macam ni kan. Yang ni temu lah ni, temu apa-apa saya pun kena rujuk juga. Sebab dia mungkin kalau kita tak tanpa rujukan kita mungkin akan salah lah. Kita keliru. Kita akan sebab keliru. Satu tumbuhan itu macam ni, halia ni kita nampak banyak, tapi sebenarnya dalam keluarga dia ada banyak lagi pecahan-pecahannya. Baik. Saya tadi ada satu soalan daripada penonton kita di Facebook. Dia bertanyakan rumpai laut tadi dia ada rumpai laut pula. Dia ada banyak tumbuhan tapi di kampung-kampung yang tumbuh merata di tepi-tepi jalan di kampung, tapi tak tahu kegunaannya daripada AR Resources.
Dia ada tanyakan, dia ada pokok herba yang tumbuh merata di tepi jalan, di tepi kampung. Tapi tak tahu kegunaan-kegunaan Itu yang pentingnya buku ni. Itulah pentingnya buku ni. Daripada sini kita ada secara umum lah. Kita tidak detailkan cara penggunaan dia sebab kita tidak menjalankan kajian secara detail lagi atau perinci tentang bagaimana. Tapi secara umumnya ada. Untuk rawatan luka, untuk melancarkan head ke. Jadi ada dalam buku ni. Jadi jangan lupa dapatkan buku ni ya. Baik, dapatkan di kedai buku Mardi atau ataupun di Taman Botani. Kalau di Mardi kita macam tadi buku buku Cik Abid tadi kita ada diskaun. Kalau sebenarnya buku Puan pun kita mesti ada diskaun juga. Mesti ada. Mesti ada dengan kempen Mardi membaca pada bulan ini, buku Speed ni betul? Betul. Dengan harga terlalu murah lah. RM10.50 sahaja. Siapa-siapa pun boleh dapatkan. Jika sebelum ini harganya adalah RM15, tapi sempena kempen Mardi Membaca, diskaun 30% khas untuk anda. RM15 sahaja. Boleh dapatkan di kedai buku Mardi ataupun melalui website Mardi. Website Mardi. Bagaimana pula dengan Taman Botani? Ada diskaun? Yang ni bersempena dengan kempen Membaca Mardi. Jadi saya rasa di Mardi saja yang dapat diskaun. Baik. Hanya di Mardi sahaja kita ada diskaun ini buat masa ini 30% di kedai buku Mardi sahaja. Di Taman Botani masih sama harganya RM15 saya kira. Baik. Mungkin kita ada soalan-soalan lain daripada penonton-penonton kita di tak ada lagi. Ada satu soalan. Ada tunjuk cara tanam tak dalam buku ini daripada Fatihah Fazli? Tak ada. Kita tak memasukkan cara penanaman tu. Tapi kita mungkin soalan yang bagus lah. Mungkin selepas ini kita boleh upgradekan buku ni. Betul. Mungkin siri kedua nanti kita akan masukkan info-info sedemikian. Baik. Faham. Baik. Mungkin ada ciri-ciri menarik yang nak di-highlightkan dalam buku ini, yang mungkin Puan rasa Puan nak war-warkan kepada penonton-penonton kita di luar sana untuk mendapatkan buku-buku ini? Yang tadilah saya cerita tadi dengan saiz dia. Lepas tu kita sediakan, kita masukkan simbol-simbol dan juga gambar lah. Gambar yang jelas lah. Bagi saya gambar ni jelas untuk dijadikan rujukan. Sebab satu muka surat kita ada gambar dia. Kita fokuskan gambar dia kat sini. Lengkap. Dan lengkap. InsyaAllah dengan gambar yang kita sediakan ni, pembaca tidak akan keliru lah. Untuk membuat rujukan tu. Mudah-mudahan insya-Allah. Puan, kita ada soalan quiz. Mungkin kita dah berbincangkan macam-macam tadi. Mungkin ada soalan yang Puan nak bagi kepada penonton-penonton kita kerana kita ada hadiah menarik yang menanti mereka sebenarnya. Apakah soalannya Puan? Okey, soalan saya mudah aja. Ada berapa spesies herba di dalam buku ni? Ada berapa spesies herba yang terkandung di dalam buku poket ini. Baik, Puan, kita akan tunggu jawapan anda. Pastikan anda share link kita, link Facebook Live ini, like Facebook Mardi, dan jawapan anda haruslah tepat. Dan kita akan berikan hadiah kepada anda untuk bagi mereka yang jawab dengan tepat. Baik, Puan, mungkin ada harapan yang Puan ingin sampaikan kepada penonton-penonton kita mengenai buku herba Rempah Ratus Taman Botani Perdana ini. Harapan saya memang besarlah kepada anak-anak muda terutamanya, agar lebih meminati herba dan meminatilah tumbuhan ni lah. Agar bukan orang kata tengok pokok ni tak kenal, yang ni tak kenal. Jadi kita hargai apa yang ada di sekeliling kita, dan saya berharap mungkin buku-buku ni akan ada kesinambungan dia lagi lah. Sebab kita hanya memuatkan 106. Mungkin kita akan tambah lagi bilangan dia untuk seterusnya. Baik, untuk makluman Puan sendiri, sebenarnya buku ini telah terjual sebanyak 988 naskah. Hampir 1000 naskah telah terjual sepanjang penerbitan daripada 2018 sehingga pada hari ini. Juga tertinggi kalau nak dibandingkan tadi dengan buku daripada Cik Abid tadi, Universiti Pertanian Bandar, 1544 naskah telah terjual, telah diulang cetak sebanyak 2 kali. Mungkin kita harapkan buku ini akan diulang cetak nanti, insya-Allah. Baik, terima kasih Puan kerana sudi bersama dengan kami di TED Talk by Mardi ini, berkongsikan, menceritakan mengenai buku yang telah dihasilkan oleh Puan bersama dengan rakan-rakan, iaitu buku spesies tumbuhan herba dan rempah ratus Taman Botani Perdana. Terima kasih Puan. Terima kasih Jas. Baik Puan, baik penonton-penonton semua, kita telah selesai 2 topik pada hari ini. Kita akan teruskan dengan topik yang ketiga, iaitu buku yang ketiga, iaitu Lebah Kelulup Malaysia,
Biologi dan Penternakan. Baik, saya nak menceritakan mengenai buku ini. Pada tahun 2012, Mardi telah menerbitkan Manual Teknologi Penternakan Lebah Kelulut. Manual ini dapat sambutan yang menggalakkan daripada kalangan pengusaha lebah dan masyarakat. Pada tahun 2016, penyelidik Mardi telah menambah baik penyelidikan kelulut, seterusnya menerbitkan buku kelulut. Dan untuk makluman tuan-tuan dan perempuan yang sedang menyaksikan saya secara langsung ini, buku ini telah diulang cetak sebanyak 5 kali. Pada tahun 2016 mula dicetak dan diulang cetak pada tahun 2017, 2018 dan juga 2019. Dan jumlah keseluruhan yang telah terjual adalah sebanyak 2,146 naskah yang telah terjual sepanjang penerbitannya daripada tahun 2016. Baik, untuk menceritakan lebih lanjut mengenai buku ini, saya nak jemput Encik Zulizam Muhammad Sani daripada Pusat Pendidikan Agrovarsity dan Persekitaran untuk bersama dengan saya untuk menceritakan mengenai buku Lebah Kelulut Malaysia. Silakan, Tuan. Baik, Assalamualaikum Tuan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami di TED Talk by Mardi ini untuk menceritakan mengenai buku Lebah Kelulut Malaysia, Biologi dan Penternakan. Baik, mungkin Tuan nak menceritakan serba sedikit secara ringkas apa sebenarnya buku ini? Okay, terima kasih Encik Jas. So, saya akan terangkan serba sedikitlah tentang teknologi ni daripada Mardi ni. So, ni adalah teknologi lebah kelulut di Malaysia ya. So, di sini diterangkanlah iaitu biologi dan peternakan lebah kelulut. Ialah salah satu cara untuk memudahkan bagi peternak-peternak yang ada di Malaysia ataupun di luar sana lah. So dengan adanya buku ini dapat membantu peternak-peternak yang masih baru ataupun yang nak memulakan menternak lebah ni lah. So dengan adanya ni dia akan dapat membantu dari segi memindahkan koloni daripada koloni asal ke kotak hive. Baik. So dari koloni itu nanti kita akan pindahkanlah daripada dia punya pekerja dia punya anak-anak dia dan telur tadi berserta dengan queen. Baik. So apabila biasanya satu koloni dia akan ada satu ekor queen saja dari satu koloni ni. Baik. Okey. Dalam buku ini dimuatkan pelbagai sebenarnya informasi daripada spesies-spesies lebah itu sendiri sehingga ke penjagaan mungkin. Mungkin Tuan nak menceritakan secara menyeluruh mengenai buku Lebah Kelulut ini. Okey, terima kasih Cik Das. So di sini dia disediakanlah pelbagai dia punya maklumat-maklumat yang untuk memudahkan peternak-peternak. Betul. So kita boleh tengok di sini dia ada dia punya perilaku dia punya spesies lebah kelulut ini yang ada kat Malaysia ni dan dia punya pemakanan dia. Dan juga peternakan tersebut lah akan disertakan sekali maklumat-maklumat yang ada kat sini. So kat situ juga dia ada dia punya khasiat madu kelulut ini juga. Sebab kita tahu kan khasiat madu kelulut ni memang tinggi. So memang lagi satu kita lebih konsentrate kepada lebah kelulut sekarang ni sebab lagipun kita punya lebah yang sedia ada pun semakin berkurangan. So kita cuba tumpukan kepada spesies Trigona pula. So lagi satu dia punya ni lah untuk lagi segi untuk pollination. Baik, mungkin ada penonton-penonton di luar sana yang masih keliru mengenai lebah biasa, kita panggil lebah madu, dan juga lebah kelulut ini. Mungkin Cik Zulizam nak terangkan secara ringkas kepada penonton-penonton kita kekeliruan ini. Okey, terima kasih Cik Jas. So sebenarnya lebah ni dia terbagi pada dua tadi lah. Satu yang Trigona tadi. So satu lagi itu lebah sengat ataupun kita panggil dia apis. So macam di Malaysia ni pun banyak jenis apis ataupun Trigona tadi kan. Dia kita ada contoh lebah kampung, kita ada apis rana, lebah tualang ataupun kita panggil apis dorsata. Dan ada juga yang kita lebah ni diimport untuk dikomersialkan iaitu apis mellifera. Macam spesies Trigona yang kelulut pun kita ada banyak spesies juga untuk yang dikomersialkan. Baik, kita ada soalan daripada Encik Ahmad Johnson. Apakah khasiat madu kelulut yang tidak ada pada madu lebah biasa? Mungkin nak terangkan secara lebih terperinci, Tuan. Okey, sebab macam madu kelulut ni memang kita tahu dia khasiat memang tinggi. So dia punya kandungan antioksidan pun tinggi lah nak compare dengan madu lebah biasa lah. Baik. Dari segi kelebihan dia lah tu. Baik, saya difahamkan bukan Tuan saja antara penulis-penulisnya. Mungkin ada lagi penulis-penulis buku ini. Mungkin nak perkenalkan mereka. Okey, dari segi penulis-penulis ni memang sebab saya pun dia ni mengikut yang tulis yang sedia ada tu lah.
So dia yang terlibat tu dalam 10 ke 12 orang juga yang terlibat untuk menghasilkan buku teknologi peternakan lebah kelulut ni. Baik, kita ada ramai sebenarnya. Kita ada Fahimi, Dr. Rosliza Jajuli dan juga Muhammad Razali Mispan. Sebenarnya mereka-mereka ini antara mereka yang pakar lah mengenai kelulut ni sendiri. Baik, saya ada satu soalan daripada penonton kita. Ada berapa jenis spesies lebah kelulut di Malaysia? Ada berapa sebenarnya? Kalau ikut secara kajian yang kita lah. Kajian kita melebihi juga lah dalam 40-42 spesies yang ada kat Malaysia ni. Yang kita dah pastilah. Kenal ikut lah tu. Baik, macam mana sebenarnya kita membincangkan pada hari ini adalah buku-buku yang mendapat sambutan tinggi oleh masyarakat, terutamanya penggemar-penggemar buku. Bagaimana Tuan merasakan buku lebah kelulut ini mendapat permintaan yang tinggi? Mungkin ada sebab-sebab tertentu. So, saya merasakan buku lebah kelulut ni dapat sambutan sebab sebelum ni kita lebih konsentrik kepada madu lebah jenis apis ataupun sengat. So, jika kita lihat kelebihan untuk stingless bee ni sebab dia tak ada sengat. Baik. So, bukan kita kata untuk orang-orang biasa ataupun ni saja. Malah wanita ataupun perempuan pun boleh untuk menternak lebah kelulut ni. Sebab kita tak perlu risau lagi sebab kita yang kata kita kena sengat kan. Sebab kita just kena gigit. Habis kuat pun gigit saja. Tu pun gigit-gigit macam gigit manja saja. Manja orang kata. Yeah. Sebenarnya buku ini kita nak terangkan, sebenarnya buku ini membantu mereka-mereka di luar sana untuk memulakan satu lagi cabang perniagaan untuk mendapatkan satu lagi income menggunakan lebah kelulut sebenarnya. Dengan adanya buku ini kita membantu mereka-mereka di luar sana untuk mencari pendapatan ataupun berjinak-jinak dengan lebah orang kata. Betul Cik Ila? Betul. Baik. Okey, kita ada lagi satu soalan daripada penonton kita. Untuk penternakan madu kelulut, spesies apa yang sesuai? Macam tadi ada kata ada banyak spesies-spesies kan. Untuk penternakan apa spesies yang sesuai? Untuk pengetahuan peternak yang kedua ni ataupun yang nak memulakan peternakan ni, so kebiasaannya kita lebih tumpu pada ataupun kita syorkan kepada jenis lebah Heterotrigonal Itama lah. Sebab yang ni jenis yang selalu yang mudah kita dapat dan dia punya untuk kawalan ataupun untuk penjagaan dia tak berapa susah. Baik. Nah, tadi kalau macam Cik Abid dan juga Puan Azimah dia ada bawa diorang punya props, tapi kalau untuk yang kali ini kita tak bawa lah kan semua kena sengat dalam sekarang kan, betul. Jadi sebenarnya boleh dapatkan buku ini di pasaran ataupun di kedai buku Mardi. Sebenarnya kita, kalau saya tengok dalam buku ini sendiri pun ada gambar-gambar yang kita muatkan. Jadi sebenarnya lengkap buku ini untuk tatapan tuan-tuan dan puan-puan. Berapa harganya sebelum ini? Harganya adalah sekitar RM20. Okey. Buku ini pada sebelum ini adalah harga RM20, tapi bersempena dengan kempen Mardi Membaca, diskaun 30% diberikan dan harga kini adalah RM14 sahaja. Sebenarnya sangat murah ya. RM14 ni murah boleh saya katakan untuk satu maklumat ataupun informasi yang lengkap mengenai lebah kelulut yang kita telah jalankan kajian, membantu anda untuk mencari satu lagi cabang perniagaan baharu. Baik, mungkin kita ada soalan-soalan lain yang ada di Facebook Live kita daripada penonton kita. Berapa purata harga pasaran madu kelulut sekarang? Okey, menarik juga soalannya ni. Berapa purata harga pasaran? So, kita kira mungkin sekilo mungkin? Kalau kita ikut harga ni sebab satu sama ada kita sama borong ataupun kita jual terus secara direct ataupun dah yang dibotolkan. Baik. So saya ingat dalam sekilo tu kalau madu kelulut biasa kalau sekilo lebih kurang dalam kita jual dalam harga pasaran 120, 150 lah untuk harga borong lah kita kata. Baik. So kalau kalau kita dah siap botol apa semua dia dah label 350 gram tadi kita boleh dapat harga mencecah 120. So boleh katakan kita boleh buat menjana income daripada menternak lebah kelulut ni tadi. Betul. Susah tak penjagaannya sebenarnya untuk kelulut ni? Bagi siapa yang berminat, kita kata memang lebah kelulut ni tak susah sangat. Kalau kita nak compare dengan lebah jenis sengat tadi. Sebab kita tak perlu beri dia makan. Kita just sediakan dia punya sumber makanan dia, sudah cukup bagi dia. Dan satu lagi, penjagaan yang minima. Baik. Just cukup kita letak stand, kita letak minyak hitam ni untuk kawal dia punya musuh sama ada semut dan lain-lain serangga tadilah.
Baik. Bagi kalau mungkin ada yang duduk di sekitar Ibu Pejabat Mardi ni, kalau mereka nak tengok cara penjagaan, mungkin diorang dah beli buku ini, mungkin nak belajar lebih lanjut mengenai cara-cara penjagaan ini, boleh datang ke Mardi? Boleh. Boleh datang berjumpa dengan pakar-pakar kita. Kita ada juga kawasan-kawasan yang kita gunakan sebagai tapak pendidikan untuk keluluk ini sendiri. Boleh datang dan dapat, yang pasti kena dapatkan buku dululah. Buku ni kita dah muat naik semua informasi-informasi yang diperlukan untuk anda. Baik, daripada Fatihah Fazli, ada tak buku-buku lain yang berkaitan dengan kelulut yang diterbitkan oleh Mardi? Okey, soalannya tuan. Kebiasaannya buku-buku ni kebanyakan memang just kita lebih kepada ni lah untuk teknologi peternakan kelulut ya. Okey. Buat masa ni kita ada satu buku saja daripada kelulut. Kelulut satu saja ataupun ada buku lain? Just satu saja lah. Satu. Buat masa ini satu saja. Mungkin selepas ini banyak lagi buku-buku mengenai kelulut kita akan terbitkan. Baik, sebenarnya apakah harapan tuan untuk buku ini sebenarnya? Harapan saya kepada masyarakat luar yang ada kat sana ni ataupun peternak-peternak yang masih baru ni. So saya ingat kita boleh dapatkan buku ni. So sekarang pun ada promosi So dengan adanya buku ni diharap dapat membantu peternak yang masih baru ataupun yang nak memulakan peternakan lebah kelulut ni. So dia akan dapat lihat cara macam mana nak pindah koloni, cara nak koloni apa yang sesuai dan kotak apa yang boleh kita gunakan ataupun aplikasikan untuk pemindahan tadilah. Baik. Saya boleh katakan daripada A sampai Z kita muatkan dalam buku ini. Jadi hanya dengan senaskah buku berharga RM14 promosi, anda boleh dapat informasi daripada A sampai Z, daripada segi pemilihan koloni-koloni sehinggalah ke pemprosesannya sendiri. Macam-macam boleh anda dapatkan. Baik, seperti yang kita maklumkan, setiap panel ada soalan-soalan kuisnya. Jadi tuan mungkin nak sampaikan apakah soalan kuis untuk tuan. So saya bagi satu soalan yang kira simple atau mudah saja. Okey. So dalam setiap koloni tu ada berapa ekor queen yang ada? Yang setiap satu koloni tadi. Baik, soalannya satu koloni ada berapa queen yang ada dalam koloni itu? Biasanya berapa kan? Secara general orang kata berapa. Okey, jadi jawab dengan pantas. Make sure anda share dan juga like kita punya Facebook dan juga link ini, link live ini untuk mendapatkan hadiah istimewa daripada kedai buku Mardi. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cik Nizam di atas kesediaan hadir dan membincangkan mengenai buku ini, dan saya harapkan ramai mereka di luar sana yang mendapatkan buku ini untuk membantu mereka menjana pendapatan mereka. Baik, terima kasih tuan. Terima kasih Cik Das. Sama-sama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah selesai 3 panel. Tapi sebenarnya belum habis lagi kita punya live ini, kerana kita akan bersama dengan salah seorang daripada wakil kedai buku Mardi untuk menceritakan mengenai apa sebenarnya kempen Mardi membaca ini. Saya persilakan Cik, saya persilakan sebentar dulu. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya maklumkan, kita sebenarnya sedang menjalankan satu kempen Mardi membaca. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang 30 ataupun sepanjang 1 bulan kempen ini dijalankan, pelbagai aktiviti telah dirangka. Antaranya yang kita buat hari ini sebenarnya adalah salah satu daripada intipati dalam kempen itu, iaitu bedah buku. Kita akan membincangkan mengenai buku-buku yang telah menjadi top sale di Mardi. Sebanyak, saya difahamkan total ketiga-tiga buku ini hampir 5,000 naskah telah terjual. Baik, untuk menceritakan lebih lanjut mengenai kempen ini, saya persilakan untuk masuk ke dalam kisah kita. Silakan Cik Jeffrey. Terima kasih Cik Jeffrey kerana bersama dengan kami di TED Talk by Mardi. Terima kasih juga kerana sediakan lokasi untuk kami bersiaran secara langsung di kedai buku Mardi ini. Baik, boleh tak kita berdiskusi mengenai ini? Kita tanyakan apakah skop perkhidmatan dan fungsi penerbit Mardi? Okey, skop penerbitan penerbit Mardi ni adalah terarah kepada kerja-kerja penyaringan, kerja-kerja pendokumentasian dan penerbitan maklumat-maklumat serta aktiviti Mardi yang berkaitan dengan penyelidikan dan pembangunan. Dan semuanya adalah untuk disebarkan kepada golongan sasar yang memerlukan. Okey, dan fungsi penerbit Mardi pula adalah terarah kepada pengurusan penghasilan penerbit Mardi itu sendiri di bawah program penerbitan dan
Sumber Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat. Penerbitan tersebut adalah merangkumi penerbitan berkala dan tidak berkala. Baik, penerbitan berkala dan tidak berkala. Apa sebenarnya penerbitan berkala dan tidak berkala itu? Boleh terangkan secara ringkas? Okey, penerbitan berkala adalah penerbitan bersiri seperti contohnya JETAF, Bulletin, Image Komunikasi Korporat, Cynthia dan juga buku Agromedia. Okey, dan kebanyakan daripada salah satunya buku Agromedia. Okey, kebanyakan daripada buku-buku kami ini dihasilkan dalam format percetakan secara fizikal. Tapi ada juga yang dihasilkan dalam bentuk digital. Contohnya JETAF dan juga Bulletin kita ada dalam bentuk digital. Okay, ada juga buku tu dia dalam bentuk digital dan juga bentuk percetakan fizikal. Contohnya Image Korporat, Image Komunikasi Korporat dan juga Cynthia. Baik. Okey. Baik. Dan semua ini boleh kita muat turun melalui laman web rasmi Mardi dan dia adalah bacaan umum. Bacaan umum maksudnya percuma. Percuma. Dan satu lagi berkaitan dengan buku tidak berkala tadi, penerbitan tidak berkala tadi, ia adalah contoh seperti buku manual teknologi dan sebagainya. Baik. Selain daripada itu, apakah perkhidmatan lain yang ditawarkan oleh penerbit buku? Selain daripada buku-buku ini, mungkin ada perkhidmatan lain yang ditawarkan? Okey, kami daripada program penerbitan dan juga sumber ilmu ataupun CC3 ada menawarkan perkhidmatan percetakan dan juga reka bentuk. Okey, tapi ini saya maklumkan ini adalah untuk khidmat dalaman Mardi sajalah. Okey, seperti poster, brosur, banting dan sebagainya. Baik. Okey. Selain daripada itu, kami juga telah mula berjinak-jinak untuk menghasilkan barangan cenderahati. Okey, dan semua perkara ini kami pasarkan di kedai buku Mardi sendiri dan juga daripada stesen-stesen Mardi dan juga wakil jualan yang dilantik. Baik. Seperti yang saya telah war-warkan daripada awal rancangan tadi, kita sekarang ni dalam kempen Mardi Membaca dan saya difahamkan CC3 ataupun penerbit Mardi ini merupakan peneraju utama untuk kempen ini. Mungkin boleh terangkan sedikit apakah objektif utama kempen ini sebenarnya? Okey, sebenarnya kami daripada warga CC3 amat berbanggalah apabila kami diberi peluang untuk menerajui kempen Mardi Membaca ni. Okey. Objektif utama dalam Mardi Membaca ni adalah untuk menyahut dekad membaca kebangsaan 2030 dan kemudian kita adalah untuk memupuk semangat memupuk budaya membaca di kalangan masyarakat Mardi dan kemudian kita nak menggalakkan perkongsian ilmu di kalangan masyarakat Mardi lah. Okey. Dan kempen ini seperti kita tahu ia berjalan di sepanjang bulan April ini. Itu daripada 1 hingga 30 April. Dan macam-macam pelbagai aktiviti menarik telah dirancang dan sedang berjalan. Salah satunya TikTok yang sekarang ni lah. Betul. Okey, dan banyak lagi. Maksudnya sebelum ni kita ada jualan buku yang mendapat sambutan yang agak hangat juga. Yang mana penerbit Mardi sendiri terlibat dan disokong oleh penerbit UPM serta Karangkraf. Okey, ia telah berakhir sebenarnya pada 6 hari bulan. Tapi tuan-tuan jangan risau, jangan gundah gulana sebab penerbit Mardi meneruskan jualan runtuh ini sehingga 30 April. Baik, 30% diskaun diberikan kepada pengunjung-pengunjung yang hadir membeli buku di kedai buku Mardi ini. Adakah semua buku mendapat harga runtuh itu? Sebenarnya 30% tu boleh dikatakan lebih kurang dalam 80% daripada tajuk buku. Malah ada yang lebih rendah daripada 30% itu. Contohnya buku Agromedia kita ada yang boleh dapat RM1, RM5 dan sebagainya lah. Dengan harga RM1 boleh dapat satu buku Agromedia ini sebenarnya. Itu bergantung pada bilangan dia. Bilangan yang volume yang keberapa. Baik. Pada hari ini kita membincangkan mengenai topik top seller, buku-buku Mardi top sale kan. Mungkin ada sebenarnya daripada penerbit Mardi sendiri dah merasakan apakah sebenarnya faktor-faktor utama yang menyebabkan buku-buku yang kita bincangkan tadi itu mendapat permintaan tinggi dalam kalangan masyarakat? Saya rasa punca pertamanya adalah sebab keadaan semasa. Contohnya macam buku Kelulut. Dia dia meletup penjualannya sebab ramai pada ketika itu orang mencari bahan-bahan atau rujukan mengenai rebah Kelulut. Begitu juga dengan Universiti Pertanian Bandar.
sekarang ni ramai pekerja-pekerja daripada luar bandar dan bekerja di bandar dan nak meneruskan cara hidup mereka untuk bercucuk tanam. Disebabkan keadaan ruang rumah tu tidak cukup. Jadi buku ni memang sesuai untuk dijadikan rujukan. Saya rasa itu salah satu faktor lah. Selain daripada itu, saya rasa dia persembahan reka bentuk, reka bentuk dan sebagainya lah. Dan juga promosi yang dibuat oleh Mardi sendiri. Betul-betul. Saya difahamkan siri ini adalah siri pertama TED Talk kita bersama dengan penerbit Mardi bersempena dengan kempen Mardi Membaca, dan kita ada satu lagi siri yang kedua yang kita akan adakan dalam 20 hari bulan nanti untuk membincangkan atau menceritakan mengenai buku-buku yang baru saja dilancarkan sempena kempen Mardi Membaca ini. Mungkin nak war-warkan sedikit kepada penonton-penonton kita mengenai siri kedua nanti. Okey, untuk aktiviti Mardi Membaca ni, kita akan ada satu lagi siri TikTok 3B, itu bicara bedah buku. Pada 20 April 2021 ini. Acara ini akan berlangsung secara langsung di FB Mardi pada jam 10 pagi, dan antara yang akan antara 3 buku yang akan dibincangkan adalah Keladi di Malaysia, Kompendium Sayuran Tradisional, dan Kawalan Hakisan Tanah dan Kesejahteraan Alam Sekitar. Ini adalah 3 tajuk buku terbitan baru daripada Mardi. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Kita akan membincangkan mengenai buku-buku itu nanti di siri yang seterusnya sempena dengan kempen Mardi Membaca, TED Talk by Mardi ini. Baik, selain daripada penjualan secara fizikal di Ibu Pejabat Mardi ini, adakah medium-medium lain yang ditawarkan kepada masyarakat di luar sana untuk mendapatkan buku-buku penerbitan daripada Mardi? Okey, kita boleh mendapatkan buku melalui talian. Okey, boleh terus ke talian www.ebookshop.mardi.gov.my. Kemudian Facebook Penerbit Mardi, dan juga email booksale@mardi.gov.my. Baik. Anda boleh terus berurusan dan memesan buku melalui talian ni tadi. Baik. Untuk secara fizikal kita buka daripada pukul berapa? Daripada pukul 8 waktu pejabat hingga pukul 5 petang lah. Hingga pukul 5 petang. Kita boleh dapatkan secara terus buku-buku yang anda minat di kedai buku Mardi ini. Mungkin ada nombor telefon yang ingin diwar-warkan kepada penonton-penonton kita di luar sana. Untuk maklumat lanjut, terus berhubung ke nombor telefon yang saya akan nyatakan ini. 03 8953 6931 atau 7201. Baik. Akan berurusan terus dengan pegawai pemasaran kami nanti. Baik. Macam saya telah wawarkan tadi, kita ada kuis. Jadi saya nak umumkan. Mungkin kita boleh umumkan terlebih dahulu. Boleh umumkan pemenang untuk kuis bagi kempen Mardi Baca ini, TED Talk by Mardi ini, khas sempena kempen Mardi Baca. Bagi soalan yang pertama daripada panel pertama, iaitu Cik Abid, pemenangnya adalah Cetani Cik MH. Cetani Yik MH. Maafkan saya. Cetani Yik MH. Anda telah memenangi hadiah untuk daripada Cik Abid. Tahniah diucapkan. Jadi anda boleh DM kita punya bersetia DM Facebook Mardi ini, dan kami akan assist anda untuk mendapatkan hadiah anda. Baik, untuk panel kedua daripada Puan Azimah Abdul Kadir yang dengan bukunya Spesies Tumbuhan Herba dan Rempah Taman Botani, pemenangnya ialah Nurlina Ismail. Saya ulang, Puan Nurlina Ismail. Jadi Puan boleh terus DM kita punya urus setia di Facebook ini, Facebook Live ini, DM, dan kami akan assist anda untuk mendapatkan hadiah istimewa untuk anda. Okey. Untuk yang panel ketiga daripada Lebah Kelulup Malaysia, Biologi dan Penternakan, pemenangnya ialah Azian Hashim. Azan Hashim, anda adalah pemenang untuk daripada panel daripada panel ketiga. Jadi terus DM kita untuk kita berikan hadiah istimewa daripada penerbit Mardi sendiri. Baik, saya kira kita telah selesai kita punya TED Talk untuk siri pertama 2021 ini yang membincangkan mengenai buku-buku terbitan Mardi dapat permintaan tinggi. Dan saya difahamkan seperti yang telah dikatakan oleh Cik Jeffrey tadi, buku-buku ini telah
mendapat sambutan yang tinggi kerana faktor-faktor yang mendorong kepada penjualan itu sendiri, daripada segi kekangan masa untuk buku tanaman tadi kan, buku kekang masa dan macam-macam sebenarnya faktor-faktor yang mendorong kepada masyarakat di luar sana yang menjadikan buku ini mendapat permintaan tinggi. Sebenarnya bukan saja untuk menambah knowledge, tapi memberikan satu lagi cabang perniagaan untuk anda untuk memulakan satu perniagaan baru maupun untuk menjana pendapatan sampingan. Baik, saya kira kita sudah selesai untuk siri pertama ini. Jadi teruskan bersama kami untuk siri-siri yang akan datang kerana banyak lagi yang kami akan bincangkan, yang kami kongsikan. Kerana matlamat kami di Mardi adalah untuk menyalurkan segala penemuan dan juga teknologi-teknologi yang telah dijalankan oleh Pegawai Pendidik Mardi untuk kami salurkan kepada anda, masyarakat awam di luar sana. Jadi dari masa ke masa kami akan terus promosikan apakah topik-topik menarik yang kami akan bincangkan pada episod-episod akan datang. Jadi terus kekal bersama dengan kami sehingga episod yang akan datang. Baik, saya kira sekian saja daripada saya mewakili pihak tim produksi Tech Talk by Mardi. Kami mengucapkan terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama kami 1 jam. Saya kira 1 jam daripada pukul 10 tadi. Terima kasih saya ucapkan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.